أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk terus kita mendalami surah Ar-Rum, surah yang ke-30, untuk sama-sama kita menghargai bagaimanakah formula untuk membina tamadun yang berjaya, negara negeri yang berjaya, organisasi yang berjaya berpandukan kepada surah yang turun pada tahun kelima kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah sihat Ustaz ya. Kita bersyukur kita sama-sama Ustaz ya. Perlahan-lahan kita nak memahami surah Ar-Rum ini. Surah ni tak terkenal, tetapi bila kita sama-sama melihat bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik ataupun mungkin juga kepada yang berada di pejabat sedang berehat ataupun sedang bermusafir, kita doakan agar kita memahami rupa-rupanya negara negeri ini perlu ditakbir dengan ketauhidan yang benar, ia membina pemimpin dan rakyat yang sama-sama mencapai ketenangan dan keamanan, ya, kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan majlis kita dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Tuhanku, tambahkanlah keberkatan, kefahaman dengan ilmu yang diperoleh pada hari ini. Sama-sama kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman 409 pada hari ini, iaitu bermula daripada ayat yang ke-42 hingga ayat 45. Balasan bagi orang yang berbuat kerosakan dan orang kafir, serta balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita akan perhatikan dalam beberapa ayat, dan kemudian Allah membawakan kembali kepada kita suruh memerhatikan bagaimana angin, hujan sebagai bukti petunjuk akan kuasa dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita akan menyerah diri Islam sebenar-benarnya kepada Tuhan Maha Pencipta. Mari sama-sama kita baca daripada ayat 42 hingga 47 memulakan majlis kita pada hari ini bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton sahabat-sahabat Al-Quran. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sentiasa dalam sihat belaka insya-Allah. Seperti biasa rutin kita bersama Al-Quranul Karim, naish ma'al Quran, kita hidup dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi pegangan kita, akhlak kita menjadi akhlak Al-Quran insya-Allah. Moga-moga Al-Quran berjalan dalam diri kita semua insya-Allah. Baik sahabat-sahabat semua, saya kira semua sudah sedia. Buat penonton-penonton di Facebook, di rumah juga boleh share My Quran Time kepada rakan-rakan yang lain. Moga-moga dapat sama-sama kita belajar. Dan kita nak baca pada hari ini muka surat yang ke-409 ayat 42 hingga 47. Safas Ya. Dengan hari ini kira hari ajam ataupun jiharkah Safas. Jiharkah. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين
فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat yang ke-43 hingga 42 hingga 47 ya. Kita membaca menyambung kepada perbincangan kita semalam, ayat yang biasa kita dengar iaitu daripada ayat 41 surah Ar-Rum, zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerosakan berlaku berleluasa di darat dan di lautan kerana tangan-tangan manusia. Itu yang kita belajar semalam, dan Allah memberikan beberapa perkara dalam hidup ini ya, beberapa cabaran yang ada, ujian yang ada untuk liyudhiqahum, agar mereka kembali balik semula. Kita kembali kepada fitrah Allah Subhanahu Wa Taala, mengembalikan balik kepada peraturan yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran ini sendiri. Ayat pada hari ini, selepas kita dah tahu kerosakan berpunca daripada manusia itu sendiri, perancangannya, pelebaran sungai, pelurusan sungai dan berbagai macam perkara yang dibuat, maka Allah menyatakan kul siru, katakanlah wahai Muhammad, berjalanlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu ya, kaifa kana aqibatul ladina min qabl kana aktsaruhum musyrikin, dan kebanyakan daripada mereka adalah orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pelajaran di sini? Kita kena berjalan Ustaz ya. Berjalan sama ada di dalam negara kita ataupun kita pergi keluar, kita tengok kepada tinggalan-tinggalan sejarah dan kita perlu melihat apakah kesan kepada orang-orang terdahulu ya. Kita kena tengok mengapa mereka dihancurkan. Kebanyakan tamadun yang dihancurkan ataupun jatuh itu adalah kerana mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tamadun itu asalnya orang Islam. Maksudnya kalau Bani Israel itu orang Islam pada zaman Nabi Musa bila memerintah, ataupun orang Islam sendiri bila kita jatuh pada tahun 1924 kerajaan Islam, sebenarnya kalau kita tengok ada unsur-unsur syirik sudah masuk kepada orang Islam. Ya, salah satunya apa yang kita perhatikan, bila seseorang itu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kepimpinannya, dia berbuat kerosakan Ustaz. Ya, ketika dia tidak ada kuasa, dia okey, dia membantu kepada orang lain. Tapi bila dia sudah ada kuasa, bila dia sudah ada harta, dia nak dapat kuasa lebih, dia nak dapat harta lebih, dia tak kisah orang bawah kalau tak boleh beli ayam, dia kata jangan makan ayam.
Itu perkataan yang dia keluarkan. Bila perkataan itu dikeluarkan, tidak berjuang untuk memastikan sayur, ayam ataupun keperluan-keperluan orang-orang yang tidak berduit ini dapat diperjuangkan, maka itu adalah tanda saya sudah meletakkan kuasa ataupun harta saya ini sebagai ilah, sebagai Tuhan, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak keluar daripada Islam. Tidak keluar daripada Islam, tetapi sudah ada elemen-elemen digunakan oleh Firaun ataupun Qarun yang kita belajar dalam surah ke-28, surah Al-Qasas. Jadi kita bila pergi ke tempat-tempat begini, kita akan tengok sistem ekonominya yang hebat macam mana boleh jatuh. Bagaimana sistem sosialnya, ya, dari segi kejiranan, dari segi hubungan antara kaum. Kita tengok kawasan yang hancur ini, yang jatuh ini, kita ambil pelajaran dan kita akan nampak bahawa sebenarnya asal usul mengapa mereka itu jatuh adalah kerana pemimpin ataupun rakyat di waktu itu dia mengambil elemen-elemen harta ataupun kuasa ataupun pelbagai perkara yang menandingi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang perlu kita buat? Allah nyatakan pada ayat 43, faqim wajhaka lid-dini qayyim, iaitu kita kena bangkit, ya, bangkit menghadapkan wajah kita kepada agama yang lurus. Maksudnya tuan-tuan sekalian yang kita belajar Al-Quran ini, kita kena dirikan, kita kena bangkitkan wajahmu itu, maksudnya kita cuba membangkitkan agama ini, mendirikan agama yang lurus ini dalam masyarakat, ya, min qabl, sebelum datangnya hari yang la maraddalah, yang tidak dapat ditolak daripada Allah. Ada dua perkara maksudnya yang tak boleh ditolak itu, satu yang berlaku pada diri kita, satu yang berlaku pada alam ini yang datang daripada Allah. Yang datang pada diri kita namanya maut. Ya, bila dah meninggal je kita tak boleh tolak apa lagi dah. Tak boleh nak perjuangkan agama yang kita faham, yang boleh menolak kepada kerosakan. Para pemimpin bila tengok kepada pelbagai masalah dalam negara, kerosakan yang kita belajar dalam ayat 41, kalau dah jadi pemimpin itu kenalah tahu macam mana nak mencari. Kalau tak ada ilmu, pergi cari orang berilmu, dengar pendapat mereka, pastikan buat islah, bukannya membuat kerosakan, bukannya guna je cara lama. Kalau dulu saya sumber pendapatan daripada arak judi, yang harga makin lama makin naik, saya tak boleh nak buat apa, saya terus sajalah memimpin, nak buat macam mana. Itu adalah tanda kerosakan diteruskan, ya, dapat kuasa, dapat harta, tetapi ianya tidak mengubah islah, lawan kepada kerosakan yang kita bincang pada hari semalam. Jadi bila kita belajar, kita pergi ke negara lain, ada je, ya, tempat-tempat yang harga je makin lama makin turun pun ada, ya Ustaz, ya. Ataupun harga sayurnya makin lama. Saya pernah berada di luar negara, harga oren tu, buah oren tu kadang-kadang dia sampai 20 biji tu harga dengan $1, kan, sampai tahap begitu sekali. Kesan apabila sesuatu tanaman, pertanian, ekonomi itu dapat disusun, kita belajar dan kemudian kita jadikan ia sebagai ilmu untuk membuat islah, bukannya membuat kerosakan apabila memimpin ataupun kita hidup dalam kehidupan seharian. Inilah perjuangan ayat 43. Dirikan agama sebelum mati, ataupun yang keduanya apa? Yang berlaku pada alam sebelum hari kiamat. Dah kiamat tak nampak, tak dapat dah. Pada hari itu apa yang berlaku bila dah mati ataupun dah kiamat? Yauma idzin yasaddaun. Ya, pada hari itu mereka terpisah. Masing-masing terpisah, Ustaz. Ya, kita terpisah dengan mak, ayah, anak apa sebagainya, kecuali yang sama-sama bangkit. Ya, bangkit dengan nabi, bangkit dengan sahabat untuk memperjuangkan ad-din al-qayyim, agama yang lurus yang kita belajar dalam Al-Quran ini. Man kafara fa alaihi kufruh. Siapa yang kufur, yang tidak bersyukur kepada panduan agama yang lurus ini, maksudnya apa? Tak apalah, kan, agama ni tak payah saya perjuangkan, saya bukan ustaz pun nak perjuangkan agama, saya jadi pemimpin je, ataupun saya adalah ayah saja. Kalau siapa yang tidak bersyukur dengan agama yang lurus ini, maka kekufuran itu pada dirinya, ya, kepada dirinya, sehingga kan kalau ramai lagi dalam sesebuah negara rakyat yang tidak bersyukur dengan agama ini untuk diperjuangkan, kesannya apa? Kita dapat dia punya rosaknya, ya. Tetapi siapa yang beramal soleh, Allah cakap dalam ayat 44, fali anfusihim yamhadun. Subhanallah, Ustaz, ya.
bagi mereka adalah yamhadun. Daripada perkataan mahdi ini namanya buaian, tempat yang selesa, yang kita disiapkan di mana di akhirat nanti, tapi di dunia lagi kita dah mula dapat negara yang aman. Kita dapat barang-barang harga yang tidak makin lama makin naik, ya, tidak ada istilahnya rumah tidak mampu milik kan Ustaz ni kan. Perkara-perkara tersebut adalah kesan daripada amal soleh, lawan kepada islah yang kita bincang pada ayat 41 semalam, ya. Jadi apakah balasan kalau tuan-tuan kita semua, ya, mempunyai mindset untuk kita menjadi orang yang berbuat baik ini? Allah beritahu dalam ayat 45, kita nak baca agar ia menjadi satu motivasi kepada kita. Membaca surah Ar-Rum ini sebenarnya kita kena bangkit, ya, untuk memperjuangkan agama yang lurus ini, bukan sekadar di tikar sembahyang, tetapi juga melihat kepada ada orang yang tak boleh beli ayam, dulu boleh beli ayam tapi sekarang dia rasa tak boleh, ataupun ikan dah tak mampu beli dah, disebabkan ada orang-orang yang merosakkan sistem ekonomi, padahal Allah dah bagi banyak kepada negara kita. Kita baca ayat 45 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, masya-Allah, sahabat-sahabat kita Ustaz Fas komen ataupun cerah apa yang Ustaz Fas cerahkan tadi, jangan melakukan kerosakan. Ada $1 saja satu pack strawberry, melimpah ruah, macam saya sebutlah kalau dulu di Mesir dulu Safas, subhanallah, dia punya anggur dia, kalau kita di sini orang yang hef lah kot, kalau kat sana kita anggur tu sepah boleh makan, maknanya limpah ruah tu, rezeki tu. Harap kerana Islam tidak kita tidak dibenak monopoli. Bila dimonopoli satu bahagian, nak kena pecahkan monopoli supaya ia menjadi satu benda yang menguntungkan untuk semua pihak, insya-Allah. Apatah lagi kita berada di bawah ini. Jom kita baca ayat yang ke-45. Betul. Auzubillahi minasyaitan. Liyajziyal ladzina amanu Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim ayat 45, agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan daripada kurniaannya, dia tidak menyukai orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu semangat Allah berikan kepada kita, ya, untuk beriman dan beramal soleh. Kita sudah belajar sebelum ini. Amal soleh ini ada banyak, ya. Amal soleh apabila kita berbincang tentang sesuatu perkara, contohnya dalam ayat ini untuk bangkit melawan kepada kerosakan yang dibuat, maka itu adalah sebagai iman dan amal soleh. Bukannya sekadar iman amal soleh itu merujuk kepada sembahyang, itu ada pada tempat-tempat yang lain, tetapi dalam ayat surah Al-Asr contohnya, bila Allah nyatakan illal ladzina amanu wa amilus solihat, itu maksudnya apa? Ayatnya sebelum itu berkaitan dengan rugi dan masa, kena urus masa, ya. Orang yang pandai urus masa, orang itu yakin bahawa kalau saya tak uruskan masa dengan elok, sebenarnya saya jadi rugi. Itu di dalam surah Al-Asr. Di dalam ayat ini illal ladzina amanu ataupun liyajziyal ladzina amanu, Allah balas kepada orang beriman yang percaya bahawa saya perlu bangkit dengan nilai yang lurus untuk memastikan kerosakan, kebengkokan yang berlaku ini dapat dibaiki, dan juga dia beramal soleh min fadlihi. Ini adalah satu daripada kurniaan daripada Allah. Kita kena ingat bahawa kalau kita bangkit, ya, dan kemudian kita dapat beriman dengan Al-Quran ini dan dapat beramal soleh, ini adalah semuanya daripada kurniaan daripada Allah bila kita dapat balasannya. Dan Allah menegaskan sekali lagi, Allah tidak suka kepada orang yang kufur. Apa maksud orang yang kufur? Orang yang tidak percaya kepada balasan daripada Allah. Dia nak balasan daripada manusia, Ustaz. Yeah. Balasan daripada manusia itu yang menyebabkan dia buat kerosakan. Pasal dia rasakan kalau saya sokong monopoli ini, mungkin saya dapat bahagian saya. Ataupun orang tak kacau saya. Tapi kalau saya lawan monopoli ini, ada orang yang ganggu saya nanti, yang toke-toke pula kata, oh, you mau ganggu, kan? Maka akhirnya saya diketepikan. Maka semua itu, kalau katakan orang yang kufur kepada balasan Allah, dia tidak akan membuat perubahan. Teruskan apa yang ada, nanti tukar lagi, saya tidak akan buat apa-apa. Jadi salah satu daripada
cara untuk membina keimanan ini, ayat 46 Allah menyatakan wa min ayatihi an yursilar riyah, ya, Allah mengirimkan angin, memberi khabar gembira untuk kita merasakan rahmat Allah, ya, dan juga boleh berlayarnya kapal dengan perintah daripadanya, dan mencari banyak kurniaan daripada Allah. Boleh buat bisnes dengan kapal, boleh dapat barang daripada China datang ke Malaysia dengan harga yang murah. Semua ini wala'allakum tashkurun. Ini adalah ayat untuk menteri yang menguruskan ekonomi, yang menguruskan perdagangan, yang menguruskan kepenggunaan. Inilah ayatnya. Dan tuan-tuan boleh bagi cadangan apa pelajaran daripada ayat 46. Kita belajar dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu wajjaha, menghadap ataupun mencari redha Allah. 78 kali disebut di dalam al-Quran, dan inilah yang perlu kita perjuangkan, yang perlu kita bangkitkan dalam hidup kita seharian. Dalam doa iftitah kita pada waktu solat pun kita baca, ustaz, ya, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Maksudnya kita setiap hari dalam solat kita berikrar, saya akan mencari redha-Mu ya Allah, dan kita dirikan solat itu adalah tiang agama. Di luar solat kita kena perjuangkan kalau ada benda yang tidak mencapai redha Allah dalam negeri, dalam organisasi, dalam keluarga kita. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Inilah ayat Al-Quran daripada surah Al-An'am yang saya petik pada sebentar tadi, dan juga menjadi doa iftitah dalam bacaan solat kita, yang kita menyatakan bahawa setiap solat kita, ibadat kita, hidup kita, mati kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ia menjadikan seluruh kehidupan kita ini sentiasa mengingati Allah, menjaga perintah Allah, dan juga meninggalkan akan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melakukan kerosakan. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, kita tajwid sikit hari ini. Saya tengok ayat yang kita baca pada muka surat 409 tadi banyak, ada 4 kali diulang nun mati bertemu dengan qaf. Seawal ayat kita baca, dan kita tengok sedikit pada contoh ayat 49 situ ada lagi 2 contoh nun mati bertemu dengan qaf. Bagaimana berlaku hukum ikhfa di situ. Jadi ulang kaji tajwid kita pada hari ini, hukumnya ikhfa hakikilah, sudah tentu yang telah pernah kita belajar. Wa in kanu min qabl, satu, ay yunazzala alaihim min qablihi lamublisin. Nun mati bertemu dengan qaf, hukumnya ikhfa. Alhamdulillah. So bacaannya hendaklah kita baca dengan menyembunyikan nun mati itu di sisi huruf qaf. Tengok perkataan tu betul-betul. Menyembunyikan nun mati di sisi huruf qaf, bukan masuk dalam qaf. Kalau masuk dibagi idgham, miqah tu masuk dalam qaf. Ini nun itu asalnya mati. Min, tu nun mati betul, zahir. Min. So nak sembunyikan nun di sisi huruf qaf, ada juga para ulama ajar kepada kita sebagai latihan.
Sebab ada orang tak boleh nak sebut ikhfa kepada qaf. Dia masih lagi sebut min, tak jumpa qaf. So matikan nun. Asal dia min qab. Min qab. Okey, sembunyikan nun. Maksudnya sembunyikan makhraj nun yang mati tu, jangan letak hujung lidah ke langit. Min qab itu salah. Yang betulnya min qab. Min qab wa in kanu min qabl. Huruf nun bertemu dengan qaf. Maka special sedikit, bila nun bertemu dengan qaf, huruf qaf adalah huruf ikhfa yang paling jauh sekali dengan makhraj nun. Berbanding huruf nun berjumpa dengan huruf ta dekat dengan nun. Berjumpa dengan huruf tha dekat dengan nun. Jim dekat. Qaf paling jauh. Maka dia punya dominasi di hidung agak banyak, agak lebih sedikit. Min qab. Kalau kita tekan hidung kita ni, min, kita akan, suara kita tak boleh lepas. Sebab apa? Dominasinya di hidung lebih banyak pada huruf qaf, sebab dia huruf yang jauh. Okey, so kalau kita sebut min qab, tak sampailah hakikat ikhfa pada huruf qaf itu. Ikhfa dah, tapi belum mencapai hakikat ikhfa yang sebenar. Kalau bagi secontoh mudah, kalau kita tutup hidung tu, min, suara kita akan berhenti. Mana kita dah masuk suara kita di hidung gunnah itu dengan tepat. Tapi kalau kita buat tutup hidung, suara kita masih lagi lepas, maknanya tak cukup lagi gunnah kita lalu di hidung. Itu sedikit gambarannya. Dan huruf qaf ni huruf tebal, maka gunnah itu pun jadi tebal bunyi. Min qab, bunyi tebal. Gunnah tu min, tidak boleh bunyi bunyi nipis. Kalau berjumpa dengan kaf, dia nipis. Berjumpa dengan huruf-huruf yang nipis, maka ikhfa tu menjadi nipis. Adapun berjumpa dengan huruf tebal seperti qaf, ta, dha, dad dan sebagainya, ikhfa tu juga jadi tebal. Rupa-rupanya ada juga gunnah yang nipis, gunnah yang tebal. Ada. Insya-Allah kita perincikan pada masa-masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi ya, berkongsi tentang bagaimana huruf qaf hari ini Ustaz ya. Cara bacaan sebentar tadi untuk menjelaskan lagi kepada kita cara penyebutannya dan kita lebih lancar lagi ya dalam membaca al-Quran. Dan seterusnya kita bila membaca dan bila kita dah faham Ustaz ya, sebut sedikit daripada apa yang kita lalui pada halaman 409 ini, kita baca sekali lagi dengan lancar. Ketika solat, ia akan memberikan kesan ya dalam hati kita yang akhirnya kita ingin mengamalkan isi kandung al-Quran. Sebentar tadi kita sudah pun melihat kepada salah satu daripada kebesaran Allah, ialah Allah menghantar angin ya, angin pada ayat yang ke-46, dan dalam masa yang sama Allah gunakan perkataan arsalna pada ayat 47 bercakap tentang rasul. Jadi pada ayat 46 yursila, daripada perkataan rasula, dikirimkan. Dalam ayat 47 itu arsalna, kami kirimkan. Bila dia sebelah-sebelah tu Ustaz ya, nak ceritanya ialah Allah yang sama mengirim hujan, Allah ataupun mengirim angin, Allah yang sama mengirim rasul kepada kaum-kaum, faja'uhum bil bayyinat, datang dengan apa? Dengan bukti-bukti yang terang, dengan mukjizat yang terang. Kemudian kami akan membalas mereka yang menjadi penjenayah. Penjenayah ini pendosa kerana mereka membuat kerosakan di muka bumi sehingga merosakkan, menyusahkan kepada manusia. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan ini adalah kewajipan kepada kami, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membantu orang yang beriman. Apa kaitannya kalau kita lihat betul-betul dalam surah Ar-Rum ini memerlukan kepada kita melihat kepada perumpamaan yang mencabar Ustaz ya, dan juga banyak kebesaran-kebesaran Allah ni nak tengok agar boleh tengok kepada kehebatan Allah Subhanahu taala. Jadi kena mendalam sedikit cara memerhatinya. Tengok kepada angin yang Allah kirim, tengok pula macam mana rasul yang Allah kirim. Pasal rasul ni adalah yang dikirim, rasul ya. Maka apa yang kita belajar kat sini? Bila kita lihat pada angin itu kesannya kita dapat rahmah dengan hujan ya, kapal dapat berlayar ataupun kita dapat mencari ikan. Ya, salah satu daripada angin akhirnya meniupkan awan, hujan pergi ke laut kita dapat ikan. Selain daripada mencari kurniaan Allah itu dengan kapal membawa barang dagangan, dan kita dapat fadal, iaitu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita bersyukur. Pasal angin kita tak dapat kawal. Maka bila Nabi bawa apa? Nabi, kalau angin bawa hujan, Nabi bawa wahyu yang turun daripada langit juga.
turun daripada langit untuk mengingatkan kepada kaum-kaum agar jomlah kita dapat rahmat Allah. Hujan kita happy sangat, dapat wahyu kita pun happy. Tetapi ada orang yang kata, buat apa nak ingat-ingat saya pula, kan? Awak diam-diam cukup. Kan, tak payah ingat-ingatkan kepada saya. Saya boleh tahu memerintah ataupun memimpin. Maka bila mereka menjadi ajramu, ya, maka Allah kata fine. Ya. Jangan kamu gaduh-gaduh dengan dia, kamu terus buat mengingatkan Allah yang wajib, yang akan menguruskan. Allah kata apa? Istilahnya fantaqamna. Kami yang akan membalas dendam, yang akan membalas orang-orang ini. Kamu jangan balas dendam, kamu terus mengingatkan, ajak. Kalau katakan yang atas tak nak dengar, yang bawah kalau katakan tuan-tuan bekerja sebagai tukang membersih lantai pun boleh bisik-bisik sikit kepada orang-orang di pejabat sana tu, kena baiki sikitlah, kan, sepanjang 2-3 tahun kerja kat sini, apakah kemajuan untuk meredakan kerosakan yang berlaku dalam sesebuah organisasi ataupun sesebuah negara. Tak nak kerosakan berlaku. Jadi bisik sikit. Kalau katakan tuan-tuan lah yang mengikuti My Quran Time, yang katanya Ustaz ni, ada yang komen tadi kata yang atas-atas tak sempat tengok My Quran Time. Tak apa. Kita yang tahu ini yang kena bangkit. Inilah kesan apabila kita membaca surah Ar-Rum. Seterusnya kita baca ayat 48 daripada surah Ar-Rum. Allah masih cerita pasal angin, Allah cerita pasal awan, cerita pasal air. Mari kita tengok sama-sama ayat 48 hingga 50 dipimpin Ustaz Tirmizi. Baik, jom sama-sama kita baca untuk 3 ayat terakhir, ayat 48 hingga ayat yang ke-50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan ayat 48 hingga 50. Kita berjumpa lagi perkataan rasala ataupun yursilu dalam ayat yang 48 ini. Allahul ladzi yursilur riyah. Allah mengirimkan angin, ya, riyah, dan pada kali ini fatuthiru sahaban, ya, menghalau awan dan membentangkannya pada langit. Kali ini kalau tadi angin itu menggerakkan kepada kapal, kali ini yang ini pada ayat yang ke-48 bercakap tentang awan, ya. Apakah yang berlaku pada awan tersebut ataupun hujan, ya? Al-wadqa itu hujan renyai-renyai, Ustaz, ya. Yakhruju min khilalih, keluar daripada awan tersebut, ya, gumpalan awan itu kalau katakan tadi keluar daripada awan itu air daripada celah-celahnya. Fa idza, ya, apabila menimpa kepadanya may yasha, dengan kehendak Allah, daripada
hamba-hambanya. Istilah asaba ini maksudnya hujan itu ada alamat, Ustaz. Dia memang target seperti kita asaba musibah itu, setiap ujian yang Allah bagi itu dia ada alamat. Dia kena kepada Fazrul, dia kena pada Ahmad, kena pada Aminah, ada alamat bagi ujian. Bukannya ujian yang hadir dalam hidup kita itu dia secara rawak sahaja. Maka hujan pun sama juga. Ada alamatnya nak bagi kepada taman A, taman B, kampung A, negeri ini, semuanya telah ditentukan oleh Allah untuk diberikan pada hamba-Nya. Idza hum yastabshirun, apa jadi kepada hamba yang mendapat hujan tersebut? Bergembira, Ustaz. Bergembira, ya. Jadi kalau kita perasan tadi, kirim angin, kirim rasul, kirim angin balik. Jadi kita dah nampak dah dia punya pattern yang Allah sedang nak sampaikan kepada kita. Masih lagi kita tengok pada ayat 49, wa in kanu min qabl, ya, sebelum itu apakah, sebelum diturunkan hujan itu apa jadi? Mereka itu berputus asa. Tak ada hujan, kemarau, tapi bila nampak ada gumpalan cumulonimbus ataupun cumulus, kalau belajar dulu sains zatnya, nampak dah gelap dah tu, nak turun hujan, happy sangat. Bila nampak gelap-gelap itu, pasal bila Rasul datang ni, bagi setengah orang gelap mukanya, Ustaz. Alamak, dia ni nak bawa Quran, dia nak tegur aku ni. Dia dah mula dah tu. Tetapi rupa-rupanya itulah sebenarnya punca rahmat daripada Allah. Sehingga kan kalau kita, tuan-tuan, kita rasa putus asa, boleh ke berubah pemimpin yang ada, harga yang ada, ekonomi yang ada, rasuah yang ada ke harapan, ya? Kita baru ini dapat lagi indeks rasuah, Ustaz, ya. Malaysia jatuh lagi, maksudnya daripada 50 lebih jadi 60 lebih sekarang ini. Maksudnya kuatnya rasuah dalam negara ini. Kalau kita rasa alamak macam putus asa dah. Tetapi bila kita lihat kepada awan itu, ya, Allah hantarkan angin dan kita pun rasa gembira bila kita nampak wahyu, dan kita akan bangkit dengan wahyu ini. Tuan-tuan baca Quran dan sebarkan lagi, share lagi, buat lagi program di kementerian-kementerian yang ada. Kesannya apa? Daripada putus asa, rasa tak boleh berubah, kemarau hati-hati manusia, hati-hati pemimpin, jangan putus asa, kerana selepas ini Allah akan menghantar wahyu ini kepada tuan-tuan yang faham. Daripada tanah yang tandus, akhirnya akan bangkit hati-hati yang subur. Inilah ayat akhir, ayat 50. Fanzur, perhatikan kesan daripada rahmat Allah. Kita baca ayat 50 ini untuk kita memantapkan lagi keyakinan kita bahawa apa saja kerosakan yang berlaku dalam dunia ini boleh dibaiki. Tapi syaratnya mestilah kita jauhkan daripada syirik, dan sumber jauh daripada syirik itu dengan dihantarkan wahyu kepada hati-hati yang rasakan bahawa saya boleh buat apa sahaja dalam hidup saya tanpa kisah kepada orang lain yang memerlukan khidmat saya untuk islah, membuat kebaikan. Ayat 50 kita baca bagaimana Allah menghidupkan tanah tandus yang mati. Ayat 50 bersama Ustaz Tirmizi. Jom sama-sama kita perhatikan ayat ke-50, bagaimana rahmat Allah begitu luas sehingga kita dapat merasai dan kewujudan dan mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di hujung tu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dialah yang maha berkuasa segala-galanya. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyi Surah Al-Azim ayat yang ke-50. Perhatikanlah tanda-tanda rahmat Allah, sebagaimana Allah menghidupkan bumi setelah kering ataupun setelah mati. Itu bererti dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Inilah ayat 50 sebagai satu kesimpulan pada hujung muka surat 409 ini, iaitu perhatikan kesan rahmat Allah.
Rahmat Allah yang pertama tadi apa? Allah hantarkan angin, dengan itu dapat berlayar, kita dapat banyak ya sumber-sumber ekonomi dengan angin sahaja. Macam-macam ya, kita bercakap tentang nak naik kapal terbang pakai angin ustaz ya. Besi berat. Lebih berat daripada rostrum ini Allah. ya. Tapi boleh pula dia terbang sampai atas angin. Cuba tuan-tuan ambil je buku ni ya, cuba baling. Apa jadi? Boleh tak dia terbang? Tak boleh kan. Tapi kalau saya dengan ustaz ya 200-300 orang duduk atas besi pula tu, boleh pula ada dekat atas tu, tak pula dia insya-Allah, tak pula dia jatuh ya. Angin ya, angin rahmat daripada Allah. Fikir betul-betul, kita rasa macam memang tak boleh. Kita tak boleh nak cipta angin yang boleh menerbangkan kapal di langit, kapal di langit dan juga kapal di air. Sama juga dekat air ustaz ni, dekat lautan, letaklah benda macam ni atas laut, rasanya tenggelam kan. Kita pun masuk tenggelam juga. Tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat mengecap banyak manfaat daripada perkara itu. Jadi Allah suruh kita perhatikan, okey, itu angin, dan kemudian Allah suruh kita fikir pasal Allah menghantar rasul, dan Allah ulang balik pasal angin. Pasal apa? Dengan angin tu awan pula. Awan pula digerakkan. Kita rasa angin itu perlahan, tetapi awan yang berat itu dapat digerakkan sehingga memberi kesan kepada keluarnya air yang menghidupkan tanah yang kontang. Apa kaitannya dengan rahmat Allah yang satu lagi? Ya, dalam surah Ar-Rahman Allah cakap ustaznya, Allamal Quran, daripada Ar-Rahman. Rahmat Allah yang satu lagi yang dikirimkan adalah rasul membawa risalah Al-Quran yang kita baca sekarang ini. Jadi Allah kata apa? Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Perhatikan, air menghidupkan tanah kontang, wahyu menghidupkan hati yang kontang, hati yang suka buat rosak, yang tak kisah pasal orang lain banjir tengah perlukan bantuan, dia pergi relax lagi, masih lagi duduk tak nak bantu. Tapi kalau kita rasa putus asa, wahyu ini akan menghidupkan. Zalikal lamuhyil mauta. Inilah cara Allah menghidupkan yang mati. Wahyu nak menggerakkan tamadun yang dipimpin oleh hati-hati yang hidup adalah wahyu. Dan Allah kata wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya, kita guna sahaja rahmat Allah ini, insya-Allah tanpa putus asa, teruskan tuan-tuan bangkitkan agama ini, insya-Allah ianya akan memberi kehidupan semula, life semula kepada negara ini, sehingga kan kita jauh daripada kerosakan dalam pelbagai sektor yang ada. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, resolusi kita, bermusafirlah untuk mengambil pelajaran kesan orang yang mencirikan Allah sehingga sanggup membuat banyak kerosakan, sama ada orang itu bukan Islam ataupun orang itu IC-nya Islam. Nombor 2, siapkan tempat tinggal senang di akhirat dengan kita bangkit dan berbuat amal soleh, ya, memastikan baiki lagi sistem-sistem yang ada. Yang ketiga, ambil pelajaran daripada angin yang memberi kesan keamanan dan ekonomi, dan ia menghidupkan sesebuah negeri. Kita belajar juga daripada Allah yang sama mengirimkan wahyu melalui rasul. Kita berdoa, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, hiasilah hati-hati kami ini ya Allah dengan Al-Quran ya Allah. Jadikanlah Al-Quran menjadi bekas dalam hati-hati kami ya Allah. Ya Allah, perbaikilah diri kami ya Allah, apa yang zahir dan apa yang tersembunyi, apa yang batin ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah keamanan dalam negara kami ya Allah, kekalkanlah keamanan dalam negara kami ya Allah, dan seluruh negara umat Islam ya Allah. Berilah kebaikan kepada kami ya Allah, hiasilah diri ini dengan keimanan ya Allah. Kurniakanlah kepada kami, rezekikanlah kepada kami husnul khatimah, pengakhiran yang baik ya Allah. Berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan juga di hari akhirat, dan jauhkanlah kami daripada azab neraka-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan terus kita menjadi pejuang, ya, faqim wajhaka lidinil qayyim, berjuang tentang nilai agama yang lurus. Inilah yang ingin kita bina dalam tabung gerakan Al-Quran, tuan-tuan, untuk kita sama-sama menyumbang dan menghasilkan lebih banyak lagi karya-karya media yang dapat disebarkan kepada organisasi, kepada kementerian, kepada keluarga, agar setiap keluarga ini dapat dihidupkan dengan wahyu yang turun daripada Tuhan yang satu, untuk kita terus maju sampai ke syurga yang abadi nanti. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga ulangan pagi esok. Terus kita menyambung My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.
مرحبا